Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in umurud dunya waddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi yang mana kita dapat bersua sekali lagi pada hari yang berbahagia ini. Pada bulan Ramadan yang mulia ini, marilah sama-sama kita dengarkan tazkirah subuh yang ringkas yang akan saya sampaikan, iaitu himpunan tazkirah dan kisah teladan yang bertajuk Menahan Nafsu Jari yang Terbakar. Para hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah, di suatu tempat terpencil tinggal seorang rahib dari Bani Israel yang tekun mengerjakan ibadah. Segala keperluan makan dan minumnya Allah SWT yang sediakan. Suatu hari datanglah seorang perempuan pelacur yang cantik dan cuba untuk menggodanya. Kononnya dia memerlukan tempat untuk bermalam. Bila berdepan dengan rahib itu, tiba-tiba ditanggalkannya seluruh pakaian. Terpandang sahaja tubuh wanita tersebut, rahib itu serta-merta menutup matanya. Kata wanita tersebut, "Aku ingin bersamamu malam ini." Hati si rahib berkata, "Wanita celaka, kamu mahu menghapuskan amalku selama ini. Kamu memang mahu memakaikan aku dengan pakaian neraka. Aku sungguh takut sekiranya api yang membakar itu tidak akan padam." Pujuk hatinya lagi, "Baiklah, aku akan cuba dengan api yang kecil dahulu. Jika tidak sakit, aku akan puaskan nafsu dengan wanita ini." Rahib itu pun terus membakar jari-jarinya. Wanita yang melihat kejadian tersebut pun terus menjerit ketakutan, lalu jatuh pingsan dan mati di situ juga. Iblis terus mengambil kesempatan dari kejadian tersebut, lalu menghebohkan yang si rahib telah berzina dan membunuh wanita tersebut. Berita ini sampai ke pengetahuan raja. Rahib tersebut diperintahkan supaya ditangkap untuk dijatuhkan hukuman. Dengan badan yang terikat, lalu diletakkan gergaji di atas kepalanya. Rahib terus mengeluh dengan hukuman ini. Allah lalu berfirman kepada malaikat, "Wahai Jibril, katakan padanya, janganlah mengeluh. Jika dia mengeluh buat kali keduanya, maka aku binasakan langit dan akan aku longsorkan bumi." Allah SWT lalu mengembalikan roh wanita tersebut seraya dia berkata, "Demi Allah, rahib ini telah dianiaya. Dia tidak berzina ataupun membunuhku." Untuk mempercayai kata-kata ini, cubalah perhatikan pada jari-jarinya yang hangus terbakar kerana menahan nafsunya yang dari godaan. Allah SWT lalu mematikan kedua-duanya sekali dan dikubur mereka terbit haruman kasturi. Para hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah, demikianlah kisah yang mengajar kepada kita, iaitu akal yang sihat dan nafsu yang kuat. Dalam mengerjakan ibadah puasa di bulan yang mulia ini, banyaklah dugaan dan cabaran yang kita lalui. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa syaitan-syaitan semuanya dikurungkan dan hanya hawa nafsu saja yang ada bersama kita. Sebelum melakukan perkara yang tidak baik, seumpama bercakap tidak benar dan sebagainya, terutama sekali, hendaklah kita mengawal nafsu kita dan berfikir menggunakan akal agar kita terpelihara puasa kita dengan baik. Dari itu, berbanyakkan berzikir serta membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan ini kita peroleh barakat daripada Allah SWT pada bulan yang mulia ini. Firman Allah Azza wa Jal yang bermaksud, "Apakah manusia menyangka
bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Maka dengan ujian yang demikian, nyata apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang dusta. Surah Ankabut ayat 2 hingga 3. Wallahu a'lam bissawab. Dalam bulan Ramadan ini, saya mengambil kesempatan, marilah sama-sama kita membaca doa berikut. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sebanyak 3 kali. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sampai di sini saja buat seketika ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat kepada kita, keluarga kita dan juga masyarakat amnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan dosa serta dihindarkan segala wabak. Saya akhiri dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.